wasallam, sesiapa yang berpuasa dalam keadaan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, nescaya akan diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya yang terdahulu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, sentiasa dan selamanya selalu syukur sama-sama kita rapatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada malam ini Allah masih lagi memberi kekuatan kepada kita bersama. Kita boleh datang sembahyang isyak berjemaah dan sama-sama salat sunat tarawih dalam usaha kita menghidupkan Ramadan kita. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi sebut maqama Ramadana iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi kata sesiapa yang menghidupkan Ramadan, para fuqaha, para ulama faham di antara makna menghidupkan Ramadan ialah menghidupkan malam Ramadan. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi buat malam Ramadan berbeza dengan malam lain ialah solat sunat tarawih. Dan kita alhamdulillah Allah pilih kita lagi bertahan untuk hari yang ke-6, malam yang ke-7, alhamdulillah. Dan kita syukur juga kerana Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa kita untuk bertemu dengan Ramadan. Kalau ingat balik dulu masuk Rejab, kita dah mula berdoa. Kita minta dengan Allah supaya Allah panjangkan usia kita, Allah lanjutkan umur kita. Dan di kalangan ramai hamba Allah, Allah pilih kita untuk menjadi tetamu Ramadan. Dan menjadi tetamu Ramadan merupakan anugerah yang terindah yang Allah kurniakan kepada para hamba. Dan katanya dirahmati Allah sekalian, ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah bagi tahu yang Allah wajibkan kepada kita puasa ini bukan kita saja. Orang sebelum daripada kita juga puasa. Bahkan para ulama, Ibnu Katsir di antara di dalam kitab ini dia mengkaji tentang puasa para nabi, para rasul sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi Allah Adam alaihissalam pun juga puasa. Puasa 3 hari dalam sebulan, 13, 14 dan 15 tiap-tiap bulan. Dan menjadi sunnah juga untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamul bid, puasa hari putih. Nabi Allah Nuh alaihissalam juga dikatakan puasa macam puasa Nabi Allah Adam alaihissalam. Semuanya masa dia dan kaumnya berada di atas kapal, diuji oleh Allah dengan banjir yang teruk, menenggelamkan separuh daripada dunia. Ketika itu diperintahkan para pengikutnya untuk perbanyakkan puasa. Nabi Allah Daud alaihissalam puasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puji puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Afdalus siyam siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi kata seafdal puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud ni dalam tempoh setahun dia puasa separuh. Sehari dia puasa, sehari dia berbuka. 365 hari setahun, separuh daripada itu lebih kurang 182 hari setahun dia puasa. Kita puasa ni ringan. Kita puasa berapa hari dia setahun? 29 ataupun 30 hari dia paling banyak. Tahun ni kalau ikut hisap, kita puasa hanya 29 hari sehari. Masuk waktu puasa kita singkat. Dan tempoh kita puasa di Malaysia, di sebuah Asia Tenggara ni singkat, sekitar lebih kurang 13 jam sehari. Subuh sekarang 6 minit, maghrib kita pukul 7.21, 13 jam sikit. Di beberapa negara di dunia di antara macam degree dikatakan negara yang paling lama puasanya di dunia, dia puasa dalam tempoh 21 jam lebih. Kalau bayangkan daripada 24 jam, 21 jam dia puasa. Dia tak puasa berapa jam sangat. Di zaman Nabi Allah Isa juga puasanya berat. Syariat Nabi Allah Isa, Maryam Nabi Allah Isa, Allah sebut dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Dia bernazar pergi puasa, dia tak cakap dengan Allah. Kerana syariat zaman itu puasa tak boleh cakap, batal puasa. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah bebankan dengan syariat itu untuk kita, jengkeleng kita.
Tak makan okey lagi, tak boleh bercakap. Berat. Sebab itu suka cakap. Dan puasa-puasa dahulu juga dikatakan kepada golongan Nasara, larangan untuk menggauli isteri dalam tempoh puasa. Kalau puasa sebulan tak boleh sentuh isteri, tak boleh gauli isteri. Di awal pensyariatan puasa juga itulah syariat ini, tapi akhirnya dimansuhkan. Bila Tuhan yang Allah sebut al-yawma hillalakum lailatas al-yawma hillalakum lailatas siyam min rafasu ila nisa'akum kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Allah kata dihalal hillalakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kamu malam puasa. Dalam keadaan tak puasa, maka dihalal untuk menggauli isteri walaupun masih dalam tempoh puasa, tetapi malam hari boleh. Syariat ini ringan akhirnya. Jadi kita faham, bukan kita sahaja puasa, ayat ini juga Allah nak tenangkan jiwa kita, nak pujuk hati kita. Kalau kita rasa kita berat puasa, orang sebelum kita syariatnya lebih berat daripada kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah setiap malam ini, dalam ruang tazkirah yang ringkas ini, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu ayat daripada surah Al-Ma'idah pada juzuk yang ke-6. Kebetulan ini kita berada pada hari yang ke-6. Imam kita pun tadi dia baca di akhir juzuk 6 dan masuk juzuk yang ke-7 dah malam. Ayat yang ketiga surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala sebut al-yawma akmaltu al-yawma uhid al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah famanitu wa fi mahmasatin ghairu mutadafil li'is fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini Allah sebut yang pertama, Allah kata hati golongan kufar berputus asa ke atas kami. Jadi ayat ini turun bila dalam peristiwa Hajjatul Wada. Masa tu Allah beri kemenangan, berlaku Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Golongan musyrik tempoh lama dia melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Sampai Nabi dan para sahabat ketika mana berdepan dengan ujian yang berat daripada Allah. Sebahagian sahabat syahid. Kita baca kisah keluarga Yasir. Ammar bin Yasir, ayah dia, mak dia semayang gugur syahid. Kita baca kisah Hazrat Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, sahabat yang disandai di atas bara api sehingga kering segala lemak yang ada pada badannya. 13 tahun yang fasa yang pertama yang cukup mencabar. Nabi dan sahabat sabar. 10 tahun fasa yang kedua, bila Nabi hijrah, akhirnya Islam makin kuat dan makin kuat. Dengan sebab penghijrahan Nabi, Islam ada kuasa, Islam ada kekuatan. Allah wajibkan puasa pada tahun yang kedua hijrah. Setelah umat Islam dia ada puasa bila hijrah. Jadi puasa sangat penting untuk Islam, syariatnya sempurna. Allah wajibkan salat jemaah, Allah wajibkan salat pensyariatan salat berjemaah berkait dengan naungan azan, syiar Islam, semuanya berlaku di Madinah setelah Islam ada kuasa. Jadi Allah bagi tahu akhirnya orang kafir ini terpaksa mengalah dengan orang Islam. Dan ayat selepasnya Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah kata pada hari aku sempurnakan nikmatku kepada kamu dan aku reda Islam itu sebagai agama kamu. Ayat ini sebagai pengiktirafan bahawa Islam sahaja agama yang diredai oleh Allah. Juga menjawab pandangan kelompok yang berfaham pluralisme yang mengiktiraf selain daripada Islam, mereka iktiraf agama lain sebagai juga agama. Sedangkan Allah bagi tahu hanya Islam sebagai ad-din, sebagai agama. Banyak ayat lain lagi. Ada ayat Allah sebut wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Allah kata siapa yang celak cari selain daripada Islam sebagai din, sebagai way of life, cara hidup, Allah takkan terima daripada di akhirat mereka tergolong dalam golongan yang rugi. Ada ayat Allah kata inna dina indallah al-Islam.
Din di sisi Allah hanya Islam sahaja. Ini pegangan akidah itu. Kita tak boleh nak mengiktiraf selain daripada Islam sebagai agama. Akidah ini tak betul. Akidah yang sesat, yang wasat. Ini pandangan pluralisme. Yang sebahagian di kalangan manusia ke zaman berfahaman ini. Mereka mengiktiraf agama lain. Mereka hormat agama lain. Seumpama agama Islam itu tak betul. Kita hormat dengan makna kita tak ganggu tempat ibadat dia. Kita tak ganggu berkait urusan agama dia. Itu makna kita hormat. Bukan sampai tahap kita mengiktiraf agama dia sama macam Islam ni, tak betul. Bahkan dalam negara kita realitinya Islam ni sebagai agama rasmi negara, agama dalam perlembagaan Islam. Maka kita mesti pertahankan keizahan, kemuliaan, kesucian Islam supaya orang Kristen dia hormat Islam. Itu cara dia. Bukan kita menghormat agama dia macam agama dia itu betul pula. Ini pandangan yang sangat mengarut dan berat. Dan ayat ini juga bila turun, sebahagian sahabat antara Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ayat ini dalam kitab-kitab ulumul Quran ataupun ulum usul tafsir. Di antara ulama Syekh Izzuddin Abdul Salam, di antara ulama yang mengatakan ayat ini di antara ayat yang terakhir itu. Bila tu ayat ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu sedih. Dia sedih kenapa? Sebagian sahabat bila tu ayat ini gembira seronok. Sebab apa? Sebab Allah dah mengiktiraf Islam sebagai agama dan Allah redha. Allah redha kepada Nabi dan para sahabat yang mereka sabar dalam perjuangan mereka sehingga akhirnya Islam itu benar. Tapi di Ibn Abbas ni dia faham sebaliknya, dia sedih. Sebab apa? Sebab bila Allah kata Islam ni dah sempurna, maka selepas kesempurnaan akan ada kekurangan. Ibn Abbas faham yang tugas kenabian ini dah selesai. Allah akan jemput Nabi SAW. Dia sedih sebab apa dia faham Nabi yang akan wafat. Fatimah radhiyallahu anha juga puteri Rasulullah di antara orang yang sedih bila mana turun ayat ni, bila turun surah An-Nas, surah kemenangan, masuknya tugas kenabian itu akan berakhir, maka Nabi akan wafat. Jadi sebagai orang beriman, kita yakin dengan kebenaran Islam yang sedang kita alami. Sebab tu apa sahaja doktor daya daripada musuh Islam wajib kita tolak. Dan keizahan kemuliaan Islam mesti dijaga oleh orang yang beriman. Orang beriman di sifat dia Allah kata a'izzatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafir. Mereka menghina diri sesama orang beriman, tetapi mereka bersifat izzah, bersifat mulia. Mereka menjaga kesucian, kemuliaan, keizahan Islam. Dipertahankan sehingga ke akhir hayat ini. Dipertahankan walau nyawa yang menjadi taruhan. Ini akidah orang yang beriman. Jadi ini ayat dalam surah Al-Maidah yang kita bincangkan pada malam ini. Dan yang tak ingin saya nak sebut juga tentang dalam suasana kita menyambut kedatangan Ramadan, dalam suasana kita berpuasa ini, jangan sesekali kita lupakan nasib saudara seagama kita di bumi Palestin yang semakin hari semakin dilupakan, seolah mereka bersendirian. Tuan-tuan tahu kematian meningkat dan meningkat sabar. Hari ini kematian dalam berita ilmu 31,535 kematian. Tuan-tuan bayang. Dalam keadaan kita seronok bergembira sambut Ramadan, kita buka puasa dengan keluarga kita, anak isteri kita yang tersayang. Jangan sesekali lupakan mereka saudara seagama kita. Mereka nak buka puasa, mereka tak ada makanan. Dijaga keadaan mereka keburu raya teruk. Kematian 30,000 lebih. Yang cedera tak payah itu, jumlahnya sangat lama. Sebahagian besar bagi begitunya yang mati ini, yang meninggal, yang syahid ini kanak-kanak wanita. Rejim Zionis Yahudi Israel dan Natullah ini soalahnya nak penghapusan etnik, nak matikan seluruh rakyat Palestin. Soalahnya begitu. Dan bila kita buat kenyataan hari ini menggesit. Tapi apa guna rayu kepada golongan yang tak ada hati perut, tak ada perasaan? Yahudi Israel dan Natullah ini. Sebab tu tuan-tuan doakan kemenangan untuk mereka dalam perjuangan ini. Ayat tadi Allah semua, bila Allah kata orang kafir mengadah terpaksa mengiktiraf kamu, Allah kata fala takhshawhum wakhshawhum. Jangan kamu takut gentar gerun kepada mereka, bahkan kamu takut kepada.
Maksudnya ketika berdepan dengan musuh Islam, musuh Allah ini, kebergantungan kita dengan Allah mesti sepenuh. Jangan ada perasaan takut. Orang beriman ini mesti dia ada sifat berani. Sebab itu orang Palestin dia lawan dan lawan habis-habisan. Walaupun sebahagian besar mereka gugur syahid, mereka tak gerung, tak takut, tak gentar. Mereka tak tinggalkan tanah air mereka walau sedikit tidak. Kerana mereka tahu itu Allah buka pintu syurga untuk mereka di sana, peluang untuk mereka berjihad, pertahankan tanah air. Dan kewajipan pertahankan bumi Baitul Maqdis, bumi Al-Aqsa ini bukan mereka sahaja. Kewajipan ini seluruh umat Islam di seluruh bumi. Sebab itu bersolidaritaslah bersama dengan mereka. Usahakanlah apa yang kita mampu buat. Saat kita berbuka puasa, jangan pernah lupakan mereka. Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Satu tempat bagi orang puasa, Nabi kata lis-sha'imi 'inda fitrihi lada watan la turad. Nabi kata bagi orang berpuasa ini nak satu saat yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah saat dia berbuka puasa. Maka saat kita berbuka puasa, doakan sentiasa untuk mereka. Biarlah mereka ada dalam setiap denyut nadi nafas itu sentiasa. Bangun malam tahajud, munajat, qiyamul minta dengan Allah kemenangan untuk mereka, kemenangan untuk Islam di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi sekadar itu tak sahaja daripada saya untuk mengisi ruang rehat kita sekejap sebelum kita salat Maghrib. Untuk malam-malam Ramadan kita dan minta dengan Allah kita boleh konsisten. Kita tak nak menjadi penyembah Ramadan. Ada golongan yang ibadat dihebat dalam Ramadan. Ramadan pergi ibadat pergi bersama dengan Ramadan. Sebab tu Dr. Sokardawi Hafizahullah di antara rahimahullah, di antara titipan nasihat yang disebut, dia kata kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Kamu kena jadi hamba Allah yang bersifat rabbani, yang menyembah Allah ini bukan bertempat, bukan berwaktu, menyembah Allah sentiasa. Jangan jadi golongan yang bersifat ramadaniyin, yang ibadat mereka hanya dalam Ramadan. Man kana ya'budu Ramadan fa innahu qarfa wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Ramadan sampai masa dia akan pergi meninggalkan itu. Tetapi sesiapa yang menyembah Allah, Allah sentiasa hidup dan tidak mati. Wallahu a'lam. Aku pada hazar astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa guru kami ya Allah. Ampunkan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimah ya Allah. Sama ada yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang benar-benar termasuk dalam golongan yang benar-benar bertakwa kepada-Mu ya Allah. Hasil daripada tarbiyah Ramadan, madrasah Ramadan selama sebulan yang Engkau sediakan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kekuatan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada saudara seagama kami yang berada di bumi Palestin ya Allah, yang berdepan dengan ujian daripada-Mu ya Allah. Mereka mempertahankan bumi suci umat Islam ya Allah. Beri kemenangan untuk mereka ya Allah. Kami berdoa pada malam-malam Ramadan ini ya Allah. Kami mengharapkan kemenangan untuk mereka ya Allah. Kemenangan untuk Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kekuatan kepada mereka ya Allah. Beri pahala syahid untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba yang sabar dengan ujian-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang redha dengan segala ketentuan-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat yang melimpahkan kepada kami ya Allah. Kurniakan pasangan yang baik untuk kami ya Allah. Jadikan pasangan kami pasangan yang baik untuk kami ya Allah. Juga yang soleh dan soleh ya Allah, yang menyambung mata rantai perjuangan ini ya Allah, yang menjadi penyejuk di mata dan penenang di hati kami ya Allah. Kau himpunkanlah kami nanti di taman-taman surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah.